dengan Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Tuan Haji Anwar Madzin yang dah bersedia. Kita nak tanya mengenai SOP Bazar Ramadan di Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, terima kasih. Okey, baik Tuan Haji. Pastinya Bazar Ramadan ni menjadi tumpuan untuk rakyat Malaysia mencari juadah untuk berbuka puasa. Dikala situasi sekarang, pastinya SOP untuk pembeli dan juga peniaga itu telah ditetapkan untuk ke Bazar Ramadan. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikit mengenai SOP pembeli dan juga peniaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya memanglah seperti yang ada disebut oleh pengacara tadi, tahun ini kita membenarkan, kerajaan membenarkan dibuat secara fizikal Bazar Ramadan ini. Alhamdulillah lah, sebab kita mungkin memikirkan antara pertimbangan untuk isu ekonomi, penduduk dengan kesihatan lah. Jadi oleh kerana kita nak benarkan juga fizikal ini, beberapa SOP telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan, di mana antara yang paling basic biasanya untuk Bazar Ramadan ini ialah penggunaan hand sanitizer, pais sejahtera di setiap lokasi itu biasa. Cuma bagi pihak penganjur Bazar Ramadan ini, kita akan menentukan jarak di antara gerai-gerai itu, ada jarak tertentu supaya tidak bertemu, dan satu lagi ialah kena memasang satu lapisan plastik di antara gerai Bazar Ramadan, ya, supaya mereka ada sikit halangan lah di antara satu gerai dengan satu gerai. Dan bagi kawasan yang Bazar Ramadan ini, apabila selalunya diuruskan oleh pihak penganjur, mereka wajib mengatur supaya ada laluan masuk dan laluan keluar. Dan perkiraannya dalam satu masa, jumlah penjaja yang jumlah penghuni yang ataupun jumlah pengunjung yang memasuki satu lokasi Bazar Ramadan itu ialah satu masa tu satu gerai ada 2 orang saja. Jadi maknanya kita buat kiraan jumlah pengunjung tu berdasarkan satu gerai dan semasa ada 2 orang pengunjung. Lepas dia keluar, baru boleh masuk yang luar baru. Itulah. Okey, baik. Tuan Haji, pastinya ramai yang nak tahu berapa banyak petak jualan yang dibuka oleh pihak DBKL pada tahun ini, kerana kita tahu situasi sekarang penjarakan fizikal itu sangat penting. Jadi kapasitinya pasti mungkin ada berkurangan ataupun bagaimana Tuan Haji? Seperti tahun-tahun lepas, memang Bazar Ramadan ni memang mendapat sambutan yang hebat lah. Bagi Kuala Lumpur saja, setakat ini kita masih lagi menerima permohonan daripada penjaja-penjaja. Kita ada sebanyak 65 tapak Bazar Ramadan. Okey. 65 di sekitar Kuala Lumpur, dan jumlah untuk setiap kawasan tapak itu berbeza-beza, dan memang ada pengurangan sedikit daripada tahun-tahun lepas. Dan bagi dia ada 2 kategori sini, satu Bazar Ramadan, satu lagi Bazar Aidilfitri. Okey. Bazar Ramadan ni menjual juadah berbuka puasa. Bazar Aidilfitri menjual barang-barangan untuk persiapan hari raya lah. Jadi untuk barangan Bazar Aidilfitri ni, kita ada satu yang besar di lorong Toko Abdul Rahman lah. Itu Bazar Aidilfitri. Okey, maksudnya di lorong di Jalan Tuanku Abdul Rahman ni akan kembali dibuka untuk diadakan Bazar Ramadan. Ya. Sebenarnya pada tahun lepas kita telah mencadang mengadakannya di Jalan Raja di hadapan bangunan Sultan Samad. Dan kita pun telah buat persiapan pada tahun lepas, tapi oleh kerana di saat-saat terakhir kerajaan telah pun memutuskan supaya dibatalkan. Jadi pada tahun ini kita akan menawarkan kepada penjaja yang telah pun diluluskan pada tahun lepas untuk berniaga. Kali ini kita pindah ke semula di Lorong Ta, lebih kurang seramai 200 penjaja, 208 penjaja yang akan terlibat di Lorong Ta. Jadi jumlah itu memang agak berkurangan daripada tahun-tahun sebelumnya, sebab kita nak memastikan jarak yang baik, jarak antara gerai ke gerai itu cukup untuk menghalang dapat mengawal ramai pengunjung di situ. Dan juga kita ada satu sistem keluar masuk yang begitu ketat lah. Kita akan bagikan kepada section tertentu supaya tidak berkerumun di satu tempat. Maknanya jalan masuk tu lorong, sekali kalau kita dah masuk dah, kita tak boleh patah balik semula ke situ ke atau bagaimana? Dia ada dibagikan. Kalau untuk lorong Ta, kita akan bagi kepada 4 section. Kalau you masuk di section A, keluar, dan nak pergi section B, kena masuk semula, keluar balik di section B. Maknanya dia satu hala saja. Dia tak boleh keluar situ, masuk, keluar di situ tak boleh. Masuk,
jalan masuk pintu masuk dan keluar satu laluan masuk keluar, dan nak masuk satu section lagi masuk semula. Guna balik sistem tu MySejahtera tu. Setiap itu semua ada dia punya tu. Okey, kawalan baik. SOP. Maksudnya tiada risiko untuk kita berlaku pelanggaran bahu dan sebagainya, sentuhan fizikal ya? Kita cuba mengurangkan lah untuk tahun ini. Kita maklum bahawa ini satu tugas sukar lah, dan kita akan buat penghalang sebagainya. Tak boleh ada pagar-pagar penghalang supaya tak boleh masuk ke kawasan tersebut secara mana-mana dia masuk lah. Baik Tuan Haji, melalui fasa ketika ini kan, situasi pasca pandemik ini, Bazar Ramadan diadakan, jadi mungkin antara kesiapsiagaan yang dijalankan oleh pihak BKL sendiri dalam memastikan pematuhan SOP baik dari segi peniaga maupun pembeli. So kita telah pun mengadakan beberapa perbincangan, termasuklah dengan Tuan Haji? dengan bantuan diupahlah oleh penganjur-penganjur Bazar Ramadan ini, dan kita telah memberi penerangan jelas kepada penjaja-penjaja juga. Kita telah memberikan penjelasan jelas di mana mereka pasal mematuhi ini, dan sekiranya mereka gagal, kita kemungkinan akan menutup pasar Ramadan itu sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran kepada syarat. Dan saya dalam seperti mana yang saya sebut tadi, kali ini pada tahun ini sebenarnya selalunya kita lebih mengawal kepada penjaja. Kawalan kita kepada penjaja. Penjaja itu mematuhi syarat yang tertentu. Tapi kali ini kita juga terpaksa mengawal pengunjung. Pengunjung tu lebih kita kawal supaya jumlah pengunjung di satu tapak itu tidak terlalu crowd. Sebab itu syarat yang utamalah daripada MKN semasa membenarkan Bazar Ramadan ini diteruskan. Memandangkan laluan dibuka hanya sehala saja, mungkin ada section A, B, C dan sebagainya. Jadi mungkinkah ada antara inisiatif yang dijalankan oleh DBKL sendiri, kalau kita lihatkan sekarang kalau kita memasuki pasar raya kita akan diberikan nombor dan sebagainya, mungkin ada cadangan sebegitu dilakukan? Itu termasuk bergantung kepada penganjur kawasan tersebut untuk memastikan jumlah penjaja itu, dan kita tengok kita punya pegawai buat lawatan, sekiranya mereka ada kaedah yang ditentukan sama ada menggunakan nombor ataupun menggunakan kaunter sebagainya, dan itu kita memang galakkan kepada mereka, dan kita sebut dalam jumlah kawasan ini hanya sebanyak ini saja, tidak lebih daripada itu. Dan sekiranya pegawai kawasan kita pergi ke tempat tersebut, kita akan memaklumkan kepada menegur kepada penganjur lah supaya mematuhi secara tersebut. Tuan Haji, baik, sekarang ni bagaimana penentuan lokasi tapak Bazar Ramadan ini dipilih dan dilakukan? Kalau segi tapak-tapak itu kita tentukan tapak. Maksud saya tapak ni maknanya lokasi di mana. Itu bergantung kepada kesesuaian kawasan, tidak mengganggu lalu lintas, juga sesuai untuk dengan ada penjarakan sekarang ni, mencukupi kawasan yang cukup untuk buat penjarakan, dan dari segi aspek-aspek pengurusan tapak, segi kebersihan sebagainya lah. Dan dari segi pemilihan petak pula. Itu petak. Petak maknanya siapa petak A, pattern 1, 2, 3, kita menggunakan kaedah mengundi lah. Kadang-kadang undi untuk sama mereka. Sekiranya di satu tapak itu ada 20 petak, kita akan buat undian. Jadi siapa yang undi petak nombor 1, nombor 1 lah. Itu kaedah dia lah. Baik Tuan Haji, terakhir sekali mungkin harapan Tuan Haji lah kepada orang ramai peniaga pesanan Tuan Haji kepada mereka ketika mungkin nanti ingin mengunjungi Bazar Ramadan, silakan. Okey, untuk Bazar Ramadan, oleh kerana kita sebut tadi, salah satunya ialah kita minta supaya penjaja ni, pengunjung tidak ramai-ramai. Jadi kita buka lebih awal. Dulu kalau Bazar Ramadan ni mungkin pukul 4 petang sampai pukul 8 malam lah. Sekarang ni kita buka awal. Pukul 3 kita benar berniaga sampai pukul 8 malam. Jadi kita nak pengunjung-pengunjung ni kalau boleh datang seminima mungkin. Kalau seorang saya datang satu keluarga pun cukup. Dan jangan bawa anak, jangan bawa keluarga yang dah berumur, yang sakit tu jangan bawa lah. Okay? Dan ketika masuk ke Bazar Ramadan itu, buat urusan tu dengan secepat mungkin. Pendekkan masa, maknanya bagi peluang orang lain lah untuk masuk ke kawasan tersebut, dan jadi tidaklah kita boleh melama satu kawasan, dan kita boleh balik cepat lah untuk jadi, dan yang paling eloknya ialah kita merancang lah. Kita nak pergi pasar Ramadan ni, hari ni nak makan apa. So kita terus fokus kepada gerai tersebut lah. Jadi kalau boleh, yang penting pendekkan masa kita berada di Bazar Ramadan. Itu nasihat saya lah.
Okey, baik. Itu saya kira nasihat yang cukup berguna. Pilih dulu kita nak makan apa supaya kita tak berlama-lama di Bazar Ramadan tu. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Haji Anwar Madzin yang merupakan Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosio-Ekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.